Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to SV Channel. Hari ini saya nak berkongsi dengan korang satu kereta supercar daripada Lamborghini. Model yang saya maksudkan adalah model Lamborghini Sian FKP 37. Sebelum saya teruskan berkenaan dengan video ni, saya nak bercerita dulu sedikit berkenaan dengan kereta ini. Lamborghini Sian FKP 37. Apakah maksud dia? Sian adalah perkataan daripada perkataan Bolognese, Itali yang membawa maksud kilat. FKP pula adalah inisial daripada nama CEO Volkswagen terdahulu, iaitu Ferdinand Karl Piëch. Dan 37 adalah tahun kelahiran CEO Volkswagen itu sendiri, iaitu pada tahun 1937. Siapakah dia designer untuk kereta ni? Kereta ni dicipta ataupun didesain oleh Mitja Boken. Dan untuk makluman korang, kereta ni dihasilkan pada tahun 2019 yang lalu. Dan kereta ini mula diperkenalkan secara online pada tahun 2019 juga. Dan kemudian selepas beberapa bulan, ianya dibawa ke pertunjukan Auto Show Frankfurt. Dan untuk makluman korang juga, kereta ni sebenarnya merupakan kereta Lamborghini yang pertama menggunakan enjin hybrid. Dan kereta ni menggunakan motor elektrik super capacitor. Kalau kereta hybrid yang biasa, dia menggunakan bateri lithium ion ya. Dan kereta ni Lamborghini menggunakan super capacitor. Kenapa super capacitor? Sebabnya super capacitor ni boleh memberikan lebih kuasa kepada kereta berbanding bateri lithium ion yang biasa. Dan dalam masa yang sama, super capacitor ni sebenarnya dia boleh kuasanya kalau kita simpan tu dia boleh lebih tahan lama berbanding bateri lithium ion yang biasa. Apakah lagi perubahan yang dilakukan oleh Lamborghini terhadap model Sian ni? Selain daripada meletakkan super capacitor tadi, Lamborghini juga sebenarnya telah melakukan konfigurasi semula kepada model ECU-nya. Dan hasil daripada konfigurasi tersebut menyebabkan dia punya performance tu lebih naik, maknanya kereta ni boleh pergi lagi cepat. Dan seterusnya, kereta ni juga dia menggunakan sistem exhaust yang baru. Seterusnya, Lamborghini juga menambah baik terhadap sistem injap. Sistem injap titanium telah ditambah di dalam enjin sedia ada, iaitu enjin 6.5 liter tadi. Dan hasil daripada penambahbaikan yang telah dilakukan oleh Lamborghini ini, enjin tadi dapat memberikan lebih kuasa berbanding model sebelumnya. Sebelum ni kalau korang nak tahu, dia punya output kuasa cuma 577 kW. Dan setelah penambahbaikan ini dilakukan, telah menghasilkan ataupun penambahan kuasa sebanyak 602 kW. Dan untuk makluman korang, kereta ni menggunakan transmisi 7 kelajuan manual automatic. Dan kereta ni adalah kereta pacuan semua roda ataupun all wheel drive. Okey, berapa pula kelajuan maksima untuk kereta ni? Lalui carian yang saya buat, kereta ni mempunyai kelajuan sehingga 350 km sejam. Laju 350 km sejam. Macam biasa je kan? Jadi saya rasa, saya percaya kelajuan ini sebenarnya telah dihadkan oleh Lamborghini atas faktor-faktor keselamatan. Kereta ni garanti boleh pergi lebih jauh. Tetapi kesan yang kita boleh nampak untuk kereta ni, maksudnya kesan penambahbaikannya adalah hasil pecutan dia daripada titik pegun kosong ke 100 km sejam yang mengambil masa cuma 2.8 hari. 1, 2, 3, dah laju. Memang laju. Untuk desain bahagian luarannya pula, Lamborghini mengambil daripada reka bentuk kenderaan yang terkenal, iaitu Marcello Gandini. Dan kalau korang tengok dekat sayap belakang dia tu kan, ada tulis 63. Apa benda 63? So 63 tu adalah sebenarnya tahun penggabungan syarikat Lamborghini ni dengan Volkswagen. Jadi dah 63 tahun. Terus berkenaan dengan design dia juga tadi. So kalau kita tengok dekat kereta ni, dekat bahagian sisi dia kiri dan kanan, ada nampak ruang pengambilan udara yang besar kan? Orang semua boleh tengok dekat kereta ni. Dan ruang pengambilan udara yang besar ni sebenarnya bertujuan untuk memudahkan udara masuk, dan dalam masa yang sama ianya memberikan downforce ke bawah untuk kereta supaya kereta terus berada di atas jalan raya. Dan kalau kita tengok di bahagian hadapannya pula, untuk di bahagian splitternya juga besar. Sama juga fungsi dia untuk membolehkan udara masuk dengan lebih banyak dan memberi tekanan ke bawah kepada kereta supaya terus berada dekat atas jalan raya.
Sekarang ni kita tengok pula bahagian dalam untuk kereta ni. Bahagian dalam dia sebenarnya banyak ke arah Lamborghini Aventador. Dia tak ada apa perubahan yang telah Lamborghini buatlah. Cuma yang nampak berbeza kalau korang masuk dekat dalam kereta ni adalah di bahagian konsol tengah dan juga dia punya skrin sesentuh. Yang itu dia orang buat sama macam Huracan Evo. Pernah tengok Huracan Evo? Pernah duduk dalam Huracan Evo? Kalau belum, carilah Huracan Evo, duduk kat dalam dan korang boleh tengok macam itulah dia bentuknya untuk bahagian dalam Lamborghini Sian FKP 37 ni. Sebab kalau kat Malaysia nak cari memang tak ada kereta ni ya. Bahagian tempat duduk dan juga dashboard pula, kereta ni disaluti dengan kulit daripada syarikat pembuat perabot terkenal di Itali yang dikenali sebagai Poltrono Front. Habis sudah cerita berkenaan dengan Lamborghini Sian FKP ni, dan sekarang kita masuk ke bahagian yang agak penting juga, mungkin korang nak tahu. Ini adalah model limited. Limited maksudnya pengeluaran terhad. Untuk makluman korang, model ni untuk model Lamborghini Sian FKP model coupe cuma dikeluarkan sebanyak 63 unit, dan untuk model roadster cuma dikeluarkan sebanyak 19 unit. Berapakah harga dia seunit kalau korang nak beli? Harga dia bermula daripada USD 3.7 juta guys. So kalau duit Malaysia 12 juta, lebih kurang macam tu, belum termasuk dengan insurans, belum termasuk duty excise, belum termasuk road tax. Dan tadi tu adalah harga permulaannya. Kalau korang nak tambah option, maknanya korang kena tambah duit lagi. Dan kalau korang nak beli kereta ni, boleh beli tak? Untuk makluman korang, kereta ni telah habis dijual. Sekejap je habis jual. Mahal-mahal pun sekejap je habis jual kan? Jadi saya rasa setakat tu saja video saya pada kali ini. Kepada korang yang baru masuk dekat channel ni ataupun baru saja mengenali channel ni, jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa untuk share juga video daripada channel ini. Dan sekiranya korang ada apa-apa info ataupun maklumat tambahan yang korang nak tambah dalam video ini, korang boleh komen aja dekat bawah. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Ataupun korang ada permintaan untuk saya cerita lagi berkenaan kereta yang lain-lain, korang boleh komen juga dekat bawah. Saya rasa setakat itu saja. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan goodbye. Okey gang, ada sedikit jualan merchandise daripada Nissan. Kalau korang berminat, korang boleh hubungi saya untuk dapatkan merchandise ni, iaitu t-shirt bercollar jenama Nissan GTR yang mana tulisannya adalah disulam, bukan cop. Juga dengan cap ni sekali. Kalau korang nak beli satu set, cuma RM85, siap pos laju. Nak beli asing pun boleh. Dan ada beberapa warna untuk korang pilih. So yang dekat dalam video ni ada dua jenis, iaitu warna merah dan juga warna biru, navy blue ya. So kalau korang nak, terus saja hubungi saya dekat 011-3939-5839. RM85 sahaja, siap pos laju ataupun pakai JNT.